Assalamualaikum kepada anda semua yang sedang menyaksikan Aspirasi Kaprik. Sudah semestinya anda bersama dengan saya, Nasha Izira, sebagai pengacara anda. Baiklah, sekarang ini saya berada di Taman Perindustrian Putra di Puchong, Selangor, di mana sebelum ini kita pernah berada di sini bagi berkongsi cerita mengenai RCB dan juga KYT. Tapi kali ini kita tidak akan bercerita mengenai RCB ataupun KYT, di mana saya akan berkongsikan kepada anda semua mengenai sebuah jenama yang sudah tidak asing lagi dalam industri pemotoran negara, iaitu Umar Racing. Jadi, saya tak nak buang masa anda semua. Jom kita terjah masuk ke dalam. Jom Cik Nasha, saya tunjukkan. Ini adalah garis masa untuk company di bawah MKA ni lah. Dan salah satunya adalah Umar Racing lah, di mana tarikh dia bermula. Jadi, sudah berapa lama Encik Azrul bekerja bersama dengan Umar Racing? Saya bersama Umar Racing ni sudah hampir 6 tahun. Jadi, mungkin selepas ini kita akan berbicara lebih lanjut mengenai Umar Racing. Jadi, Cik Azrul, boleh? Cik Azrul boleh cari satu tempat yang boleh kita sambung bersembang? Boleh. Jom kita. Baiklah, terlebih dahulu Encik Azrul, terima kasih kerana menjemput kami ke sini. Dan sebelum kita mula berbual, Encik Azrul mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, Assalamualaikum. Saya Azrul, bertugas sebagai eksekutif pemasaran di Umar Racing Sdn Bhd. So sekarang saya sudah berkhidmat bersama Umar Racing Sdn Bhd ni sudah hampir 6 tahun. So sekarang saya masih lagi berkhidmat di sinilah. Jadi Encik Azrul, kita tahu Umar Racing ini memang sangat terkenal dalam industri pemotoran negara. Mungkin Encik Azrul boleh kongsikan dengan kami dan juga penonton di rumah bila tahun bermulanya Umar Racing ni dan bagaimana ia bermula? Okey, Umar Racing ni mula ditubuhkan pada sekitar tahun 2002 dan diasaskan oleh Encik Yong Ying Ho. Mungkin warga Kaprik sudah mengenali siapa itu Yong Ying Ho. Ini saya ceritakan sedikit. Yong Ying Ho ni sejak dari dulu lagi dia memang sudah mempunyai racing team dia sendiri. Sejak dari dulu lagi. So di situlah tercetusnya idea macam mana dia memulakan produk Umar Racing. Dari situlah macam mana dia sudah mengetahui macam mana cara pengembasuaian secara modifikasi secara manual. So di situ dia tercetus idea dan usaha beliau mencari kilang dan designer untuk membuat produk Umar Racing, menjadikan produk itu produk tersedia untuk perlumbaan, memudahkan pelumba untuk generasi akan datang supaya lebih jimat masa, jimat tenaga. Jadi Encik Azrul, bagaimana pula dari segi pemasaran di Malaysia dan juga di antarabangsa produk Umar Racing? Okey. Produk Umar Racing ni dia bermula di sinilah, di Malaysia. Dia berkembang di Malaysia sebelum dia mengembangkan pasaran dia ke negara-negara ASEAN seperti Thailand, Indonesia, Filipina dan lain-lain lah. Okey, baiklah Encik Azrul, seperti yang Encik Azrul katakan, produk Umar Racing sudah sampai ke Eropah sekarang ini. Jadi, kita tahu Umar Racing mempunyai pasukan tersendiri di kejuaraan Asia Road Racing, dan mungkin Encik Azrul boleh kongsikan dengan kami pasukan-pasukan yang lain yang ditaja oleh Umar Racing di kejuaraan Malaysian Cup Rig dan juga di kejuaraan Asia. Okey. Antara pasukan yang ditaja Umar Racing untuk kejuaraan Cup Rig ni, Petronas Sprinter Yamaha Majimoto. Umar Racing juga ada menaja pasukan Petronas Sprinter CKJ, Honda UZ Racing dan juga AHM serta AFB Tech. Dan tak lupa juga RCB Cilik Team. Dan Umar Racing juga ada taja untuk kategori-kategori lain seperti Yamaha MVX Challenge, Honda Dash 125 dan Yamaha Petronas Series. Bagi kejohanan Asia pula, Umar Racing merupakan penaja utama bagi
pasukan Umar Racing Yamaha Maju Motor sejak tahun 2016 lagi sehingga kini lah. So satu lagi pasukan yang Umar Racing taja adalah Umar Racing Yamaha Philippine Team. Itu sejak dari 2019 sehingga kini. Dua-dua pasukan ni pernah menjuarai juara keseluruhan iaitu pada tahun 2017 dan 2019. Tak lupa juga Umar Racing ada taja untuk kejuaraan dunia iaitu Moto2. Pasukan Federal Oil Gresini sejak tahun 2018 sehingga kini. So itu membuktikan yang Umar Racing sekarang sudah mula dikenali di seluruh dunia lah. Jadi Encik Azrul, seterusnya bagaimana kerjasama pihak Kaprik dan juga Umar Racing menjadikan Umar Racing produk yang lebih berkualiti? Okey. Dari segi penajaan ini, pihak Umar Racing akan berkomunikasi bersama pasukan-pasukan yang telah ditaja, di mana pihak Umar Racing akan mendapatkan maklum balas atau feedback lah, maklum balas dari pasukan-pasukan ini untuk mendapatkan info, data, apa saja kelemahan atau permasalahan yang ada untuk Umar Racing meneruskan penyelidikan ke atas barang-barang tersebut untuk menjadikan barang tersebut lebih berkualiti, lebih tahan lama. Jadi itu yang paling penting sekali, maklum balas dari pasukan-pasukan yang ditaja. Okey, baiklah Encik Azrul, nampaknya kita sudah dengarkan latar belakang ataupun sejarah yang ditaja oleh Umar Racing. Jadi selepas ini kita akan bercerita lebih dalam lagi mengenai teknikal bersama dengan Encik Azrul dan kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini. Cik Nasha, ini adalah sebahagian daripada produk-produk Umar Racing lah. Ini sebahagian sajalah. Okey, baiklah Encik Azrul. Maknanya kita bertemu semula dalam aspirasi Kaprik di mana kita dah masuk ke bahagian yang paling dinanti-nanti oleh penonton-penonton di luar sana, di mana Encik Azrul akan berkongsikan tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh Umar Racing. Jadi Encik Azrul boleh terangkan apa produk yang dikeluarkan oleh Umar Racing? Okey, saya terangkan apa yang terdapat di sini lah. Kebanyakan di sini ni adalah produk yang ditaja Umar Racing untuk kejohanan Kaprik. Okay, seperti radiator ni, yang kita lihat, radiator ni merupakan sistem penyejukan di mana jentera-jentera perlumbaan biasanya dimodifikasikan menjadi sisi yang lebih besar. So suhu dia pun akan menjadi lebih tinggi. Jadi radiator ni akan mengekalkan suhu dia, ketahanan dia untuk sampai jentera tu habis perlumbaan. Dan seterusnya super class pun Umar Racing ada taja untuk perlumbaan Kaprik untuk senang mengambil selekor. Okey, M5 ni antara barang terlaris Umar Racing lah, sebab dia memang mendapat sambutan yang hangat lah, sebab salah satu dia mempunyai ciri-ciri features yang banyak seperti backfire, penjimatan minyak. So tuning dia pun agak senang, just pakai smartphone. So di mana saja berada pun boleh membuat tuning. Ini superhead. Okey, apa yang istimewanya superhead Umar Racing ni, dia dijual dengan dua cara lah. Satu full kit dan satu lagi replacement kit. Di mana replacement kit tu dia hanya menjual head sahaja. Ketika perlumbaan tu habis, head sudah rosak, so tak perlu lagi untuk membeli full set hanya untuk mendapatkan head. Jadi diorang boleh mendapatkan replacement kit sahaja. Okey. Dan ini high cam. Biasanya high cam yang kita taja adalah R3 untuk race. Tapi dia juga mempunyai dua lagi jenis, iaitu S1 dan R1. Itu untuk kegunaan harian. Ini antara barang yang terlaris Umar Racing jugalah, carburetor. Kalau kita lihat di sini, carburetor terdapat dua jenis. Satu bulat
slide yang bulat, satu flat. Okey. So di sini yang flat kita ada nampak ada power jack. So di sini dia akan supply minyak untuk menjadi lebih power. So ini dikenali sebagai karburator PWK dan ini VR. PWK ni biasanya digunakan untuk perlumbaan dan VR ni untuk jalan-jalan biasalah untuk harian. Okey. Okey, baiklah Encik Azrul, kalau kita lihat produk yang ada di sini kan, jadi apa perbezaan kegunaan harian dan juga kegunaan sewaktu di dalam perlumbaan? Okey, perbezaan dia biasanya dalam perlumbaan mekanik atau kru-kru akan membuat modifikasi yang ekstrim. So yang ekstrim tu Umar Racing telah bagi Umar Racing lah, produk Umar Racing. Contoh saya bagi produk ini. Produk ini dah ditandakan R spec dan S spec. Biasanya R spec ni digunakan untuk perlumbaan. R spec mewakili race, S street. So untuk penggunaan harian lah. So penggunaan untuk perlumbaan dia menggunakan R, iaitu untuk modifikasi yang ekstrim. So untuk kegunaan harian dia tidak memerlukan penyelenggaraan yang terlalu kerap. Jadi macam yang R-Spec dia tidak sesuai untuk digunakan di atas jalan untuk harian sebab biasanya selepas perlumbaan kru-kru akan terus buka enjin. Okey. So kalau penggunaan harian tidak sesuai sebab kita lepas guna kita takkan buka terus enjin. Mungkin sebulan sekali baru kita akan servis. So itulah Umar Racing buat spek R dan S ikut kesesuaian penggunaan. Okey, baiklah Encik Azrul. Jadi bagaimana pula dengan kalau ada yang ingin menggunakan produk Umar Racing, apa perkara yang perlu dititik beratkan untuk menggunakan produk Umar Racing? Okey, pertama sekali perkara yang perlu dititik beratkan. Pertama sekali contoh kita tengok pada keupayaan enjin motor. Keupayaan enjin motor jangan melebihi kemampuan enjin motor yang anda adalah. Mungkin kalau melebihi kemampuan keupayaan jentera anda, mungkin untuk kegunaan harian mungkin akan jadi cepat rosaklah. Okey, soalan terakhir Encik Azrul, bagaimana pula dari segi safety dan juga maintenance untuk produk Umar Racing? Okey, safety. Pihak Umar Racing bagi pasukan penyelidikan telah membuat penyelidikan terhadap sesuatu barang, mengambil masa yang agak lama, bertahun-tahun untuk memastikan barang itu selamat dari segi material, dari segi ketahanan dia. Jadi di sini saya ingin tegaskan jugalah supaya untuk safety anda juga dapatkan Umar Racing yang original lah. Jangan mendapatkan yang tiruan sebab tiruan tu kita tak tahu dia punya ketahanan, dia punya material. Dia mungkin tak sama dengan apa yang Umar Racing sudah kaji, sudah selidik selama ni kan. So di situ saya tegaskan jugalah untuk dapatkan Umar Racing ni di pengedar-pengedar yang Umar Racing yang sah lah, pengedar yang sah Umar Racing. Dari segi maintenance pula, saya rasa itu sangat senang lah sebab setiap produk Umar Racing, setiap produk dia macam dalam packaging dia ni, dalam bungkusan dia ni sudah disertakan panduan pengguna. So lain-lain barang, lain-lain panduan dia. So dari situ kita boleh tengok panduan penggunaan. So dari produk-produk yang dibeli itulah kita dapat tengok cara-cara maintenance dia. So boleh baca dari semua produk-produk yang dibeli. Okey, baiklah Encik Azrul, terima kasih banyak kerana sudah panjang lebar yang Encik Azrul terangkan kepada kami dan juga penonton-penonton di luar sana. Jadi, terima kasih sekali lagi kerana menjemput kami ke sini dan kita akan berehat seketika dan akan kembali semula bagi menyaksikan sorotan perlumbaan selepas ini. Ini adalah kategori utama, kategori Premier CP150. Mereka akan bermula pusingan yang ke-6. 4 lampu merah dinyalakan dan mereka akan dilepaskan. 11 pusingan sekarang. Perbulan yang terbaik oleh Helmi menuju laju Akid
peluru, begitu juga dengan Izzat yang berada di hadapan untuk membintas Azroy. Tapi di awal perubahan menuju ke Stekoh yang pertama. Dua peluru yang sebelah kanan sekali tadi telah pun kehilangan kedudukan antara Helmi dan Azroy dengan Akid peluru di hadapan untuk mendahului bagi kumpulan bagi CP150 mendahului kumpulan di hadapan. Semalam lagi kita lihat dia dapat lagi dia melakukannya, tapi dia dapat berada di hadapan yang penting. Di hadapan terlepas. Di hadapan yang Akid yang terlepas motosikalnya. Apa yang berlaku tadi nampaknya pada Akid mungkin Rasanya macam apa yang terjadi dengan Zakwan. Tayar depan dia terlanggar tayar belakang. ya, kita lihat sekali lagi apa yang berlaku. Kita lihat nombor 13. Oh, Terlanggar. Afif saya rasa. dia berlaga bersama Afif. Ya. Berlaga dan dia terjatuh. Akid terjatuh. Nampaknya ada body contact di situ. Itu adalah Syafiq Zarik Muhammad Saiful Nizam yang ada masalah dengan motosikal. Ada dalam kumpulan itu Chadras. Itu adalah Helmi. Helmi telah pun sampai di hadapan sekarang. Azroy di belakang sedikit. 30 menggapit Helmi untuk dia keluar sekarang. Berada di hadapan. Mungkin Azroy mengintai di mana Helmi berada. Dia akan cuba mengikori. Pada 20 poin ini sekarang bersaing untuk perebutan kejuaraan keseluruhan. Di hadapan Panti yang mendahului perubahan sekarang ini. Helmi tempat yang kedua. Azroy di mana? Azroy di tengah, sedikit gelam sikit Azroy di situ. Bersama dengan kami Ikhwan Aziz di sebelahan dengan Ikhwan. 3 pusingan lagi akan ditamatkan. 3 pusingan lagi. Dan sekarang kita lihat di belakang 61 dan juga 63 telah pun sampai Amirul Arif Musa dan Richard Azraku. Begitu tak first turn ni. Hampir tapi ini adalah pengalaman yang kita lihat teknik dan skill yang ada pada pelumba walaupun tengah rapat dengan sikap Yuzi sedang melihat bagaimana mengadakan sesuatu kepada 3 pelumba yang berada di hadapan. Boleh ramai sekali pelumba sekarang, mereka cuba untuk menutup ruang Helmi dan juga Azroy untuk mengejar. Ini adalah penting pada lap ini untuk mendapatkan tempat di hadapan. Tidak boleh ketinggalan sedikit sampai itu. Satu pusingan tidak cukup untuk mengejar di hadapan. Helmi pada kedudukan yang baik sekarang ini. Dia menang di sini pada pusingan yang pertama. Dia menang pusingan yang ketiga di Blitar Selatan. Dia menang semalam di sini. Dan dia akan cuba untuk mencatat kemenangan yang keempatnya di Blitar Antarabangsa Sepang. Mereka akan masuk ke pusingan yang terakhir sekarang. Pusingan terakhir, Helmi Azman memulakan pusingan dengan berada di tempat yang pertama. Ahmad Fazli Syam di hadapan, diekori oleh Muzakir Muhammad. Di mana Azroy masih lagi berada di tengah-tengah. Untuk keluar agak sukar sedikit lah kalau berada dalam kumpulan itu. Ya, betul. Untuk keluar dari kumpulan dan sekarang Helmi Azman yang pada kedudukan baik. Mungkin pelumba 1SOX, pelumba pasukan yang lain akan cuba untuk menghalang, tapi Azroy akan mencari ruang untuk keluar. Sekarang ini kita lihat Muzakir Muhammad mula berada di hadapan. Mana Azroy ada berapa selekoh saja lagi sekarang ini untuk ditamatkan. Sekarang kita lihat orang lain berhadapan. Fadli Syam bersebelahan dengan Ikon Aziz, bersebelahan dengan Muzakir Muhammad di hadapan. Nampak agak tenggelam sedikit Azroy dan juga Helmi Azman sekarang ini. Tapi 20 SOX yang berada di hadapan. Muzakir Muhammad dan juga Fazli Syam. Helmi sekarang akan keluar berada di hadapan. Ini penting menuju ke sektor yang terakhir sekali. 20 SOX tampaknya strategi mereka menjadi Fazli Syam berjaya menagi perubahan. Ahmad Fazli Syam mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum sampai ke atas penamat dengan Muzakir Muhammad tempat yang kedua, Helmi Azman di tempat yang ketiga, Izam Iqbal di tempat yang keempat, Aiman tadi di tempat yang kelima, Azroy di tempat yang ketujuh.
Strategi mereka menjadi dari awal kita lihat apa yang dilakukan. Mereka berjaya menutup Helmi Azman. Mereka berjaya menutup Azroy untuk menang. Akhirnya Ahmad Fazlizam berjaya untuk menang perlumbaan ini. Inilah keputusannya. Ahmad Fazlizam berjaya menang kembali. Saya dah lupakan akhir dia menang. Nanti rekodnya. Muzaki Muhammad tempat yang kedua. Helmi Azman tempat yang ketiga. Izam Iqmal tempat yang keempat. 5 Aiman Tairuddin. 6 Karikon Aziz. 7 Azroy Hakim Anwar. Di tempat yang ke-8 adalah Afendi Rosli. 9 Ramdan Rosli. 10 Afif Amran. Di tempat yang ke-11 Syarul Syazras. Tempat yang ke-12 Haziq Fairuz. 13 Izzat Zaidi. 14 Afizat Sufahat. 15 Zaki Zamri. 16 Iqbal Amri Abdul Malik. Tempat yang ke-13 Muhammad Rozaiman Said. 18 Afizi Sufahat. 19 Azam Abdul Jalil. 20 Fitri Asyar Razali. 21 Amirul Arif Musa. 22 Syafiq Zarik Saiful Nizam. 23 Akib Aziz. 24 Tengku Amir Rafiruddin. Di tempat yang ketiga Helmi Azman memberikan kelebihan mata kepada Helmi. Dan kita lihat nanti Helmi dan juga Azroy. Sebelum ni Azroy hanya 6 mata di hadapan Helmi. Tempat yang kedua Muzaki Muhammad. Muzaki Muhammad tempat yang kedua poin pertamanya. Dan pemenang perlumbaan dengan yang ke-6 lupa nombor piala. Dan pemenang untuk perlumbaan nombor 46 bekas penjuara Rossi Malaysia kita. Ahmad Fazlizam dan anugerah pasukan untuk 1SX ETKR Racing Team menang pada perlumbaan ini. Kemenangan yang cukup berjaya untuk Fadli, tapi lebih kepada kita lihat di kedudukan bagaimana bagi Datuk Haji Abdul Hamid Hussein yang Ketua Majlis Pembangunan Sepang bersama dengan pemenang. Kedudukan keseluruhan yang lebih penting untuk kita saksikan sebelum kedua pusingan terakhir yang akan berlangsung pada hari Rabu dan hari Khamis. Helmi 107, Azroy 106. Satu mata saja memisahkan kedua pelumba. Jadi yang lain jauh di belakang. Rasanya dua pelumba ini yang kita akan berikan tumpuan. Tinggal 2 pusingan lagi akan tamat.